Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, seperti mana yang ada di sisi tuan-tuan dan juga puan-puan. Sekarang kita membincangkan, seperti mana tuan-tuan tahu, hari ini kita buat sedikit kelainan seperti semalam. Yang pertama adalah Qamus Quran, dan yang keduanya adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Slot yang ketiga barulah tuan-tuan akan pergi ke bahagian latihan. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pada hari ini pada muka surat yang ke-160, iaitu membicarakan perkataan fa. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita dalam pusingan yang kedua, Qamus Al-Quran, pusingan yang pertama kita telah selesai. Pusingan yang pertama mencari 3 dan 4 kotak merah. Sekarang dalam pusingan mencari 2 kotak merah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang kita nak bincang pada hari ini adalah perkataan fa. Fa hamzah dal, fuadun. Jamak dia adalah afidatun. Banyak dalam Quran, semalam kita dah sebutkan, dalam surah As-Sajadah pun ada. Dalam surah apa nama ni? Dalam suratul Mulk pun ada. Qul huwallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Juz 29 suratul Mulk. Jadi apa maksud afidah? Afidah ni makna hati, sama dengan makna qalbun. Cuma beza dia, sebut afidah ni supaya kita lebih peka. Di atas kecuaian yang sepatutnya perlu diberi keutamaan. Contohnya kita nak mengutamakan, Islam nak menitik beratkan satu perkara. Maka dia menggunakan perkataan afidah supaya manusia itu lebih peka terhadap perkara tersebut, berbanding disebutkan perkataan hati. Seterusnya perkataan fa hamzah ya. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang fa hamzah ya, yang akan kita bincangkan, perkataan yang terpecah daripada fa hamzah ya adalah perkataan fi'atun. Fi'atun ni makna kumpulan ataupun majmu'ah ataupun satu golongan. Okey, tuan-tuan, bila sebut saja perkataan fa, fi'ah, fa hamzah ya, sebenarnya dalam fa hamzah ya ini al-fi'atu ataupun fi'atun, iaitu jamaah. Okey, jamaah yang mana saling membantu sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Maknanya dia berkumpulan dan saling membantu, mengambil berat antara satu sama lain. Sebab itu bila gunakan dalam suratul Taubah, page yang pertama, juzuk yang ke-10, bawah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan satu fi'ah, satu kumpulan. Kumpulan apa tu? Kumpulan orang kafir. Yang mana mereka saling membantu sama mereka. Kamu hendaklah idza laqitum fi'atan fathbutu, maka tetapkanlah pendirian kamu. Wadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Okey. Kemudian dalam juzuk yang ketiga, 10 lay. Juzuk yang kedua, 10 lay. Page yang terakhir juzuk yang kedua. Panjang ayat dia. Kisah antara Talut dan juga Jalut. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. Okey, lepas ni tuan-tuan perhati قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة. Nampak? كم من فئة قليلة. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Betapa banyaknya grup yang kecil yang saling bantu-membantu dapat mengalahkan grup yang besar, grup yang lebih banyak bilangannya. Mana tentera yang kecil mengalahkan tentera yang besar. Semua itu berlaku biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi tuan-tuan boleh lihat dalam surah Taubah tadi pun ada juzuk yang ke-10 tadi. Tadi saya kata satu page, ini juzuk 10 satu lay. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Tuan-tuan nampak tak? Falamma tara'atil fi'atan, apabila saling lihat melihat. Siapa yang saling lihat melihat? Dua grup, dua kumpulan, fi'atan. Okey. Siapa masuk fi'atan tu? Tuan-tuan lihat juzuk yang ke berapa? 10. Suratul Anfal muka surat 183 ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke 48. Ayat ke 48. Nampak apabila saling lihat melihat, saling berhadapan kedua-dua pasukan. Pasukan A, pasukan B. Pasukan orang Islam dan orang kafir. Okey. Fi'atan ni boleh juga digunakan kepada yang bukan saling bantu-membantu. Sebab apa? Satu fi'ah orang Islam, satu fi'ah orang kafir. Dua grup, kumpulan. Okey, walaupun makna asalnya adalah saling bantu-membantu dalam satu jamaah. Okey tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus perkataan yang berikutnya, perkataan dalam muka surat 160 iaitu fatanun. Fatana yaftinu adalah menguji atau fitnah. Fitnah tu makna uji lah, ujian. Fatana yaftinu dia punya noun ataupun isim masdar dia adalah fitnatun, iaitu ujian ataupun siksaan, tekanan. Jamak dia futun. Fatana yaftinu fitnatun futun. Sebenarnya perkataan fatana yaftinu ni dia bukan hanya bermakna ujian, dan dia banyak makna tuan-tuan. Berbelas makna. Itu kayanya bahasa Arab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan fa, ta dan nun. Kalau kita tengok fitan, kita panggil apa ni? Hadis mengenai fitan. Hadis di akhir zaman, fitnah di akhir zaman sebelum datangnya Dajjal. Dalam kitab-kitab hadis Okey. Asalnya adalah fatnun. Fatnun ni makna apa ya? Fatnun ni maksudnya idkhaluz zahab an-nar. Litazhar jaudatuhu min ridaihi. Asalnya fatnun ni maksud memasukkan emas ke dalam api. Bila emas dibakar dalam api, makna lebih terserlah ketulinan dia, keaslian dia, emas tersebut. Kemudian digunakan juga perkataan fatnun ni adalah memasukkan manusia dalam api. Manusia memasukkan manusia dalam api. Sebab itu kita lihat dalam ayat Quran, yaumahum 'alan nari yuftanun,
Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Juzuk apa tu? Ha? 26, betul? 26. Juzuk 26, akhir sekali, 10 helai. Surah Az-Zariyat. Bagus, bagus, hafalan kuat, bagus. Muka surat 521 ayat ke-13 dan 14. Tuan-tuan lihat. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Pada hari mereka di atas api neraka, mereka akan diseksa, dipanggang. Mana akan dimasukkan dalam api neraka tu. Maknanya. Okey. Ayat yang ke-14, zuqu, rasakanlah fitnatakum, seksaan terhadap kamu ni. Inilah hari yang dahulunya kamu minta disegerakan. Nampak tak? Fitnatakum, fitnah, seksaan kamu. Mana seksaan? Yuftanun daripada fatana, fatana apa? Fatana yaftinu. Fatana yaftinu. Yuftanun adalah fi'il majhul, ayat pasif. Makna dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Kemudian tuan-tuan lihat ayat yang berikutnya ada lagi. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Surah apa tu ya? Ala fil fitnati saqatu. Surah At-Taubah Contoh buka dulu surah At-Taubah. Juzuk berapa tu? 10. Ala fil fitnati saqatu. Ada? Okey, muka surat 195 ayat yang ke-49. Wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni. Taftinni. Mana apa tu? Janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam api neraka. Taftinni. Di antara mereka ada dua orang yang berkata, ayat ke-49, berilah aku keizinan, tidak pergi berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ke dalam fitnah. Taftinni, jangan kamu jerumuskan aku ke dalam fitnah. Ala fil fitnati saqatu, ketahuilah, sebenarnya mereka telah pun jatuh, terjerumus di dalam fitnah, dalam ujian. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Okey. Muka surat 195 Wa fatannaka futuna. Wa fatannaka futuna. Surah apa tu surah idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'aynuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Juzuk surah apa? Surah Taha. Juzuk yang ke-16. 6 lay plus 1 page Betul, 6 lay plus 1 page. Muka surat 314 ayat ke-40. Wa qatalta nafsa, kamu telah membunuh satu jiwa wahai Musa. Membunuh kaum Qibti. Fanajjaynaka minal gham, kami selamatkan kamu wahai Musa daripada kegelisahan, kesusahan. Wa fatannaka futuna, dan kami telah berikan cubaan, menguji kamu, telah fitnah kamu, iaitu memberi ujian kepada kamu wahai Musa. Futuna, pelbagai ujian dan juga cubaan. Futuna, nampak jamak kepada fitnatun. Jelas Banyak perkataan fitnah dalam Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Suratul Anbiya. 1 lay plus 1 page. Bawah sekali.
Okey. Juzuk yang kedua pun ada, surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. 4 line. 4 line plus 1 page. Muka surat 30 ayat ke berapa tu? Ayat atas sekali tu. Ayat 191. Fitnah lebih buruk, lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah di sini bermaksud siksaan. Orang Islam kena seksa lebih seksa daripada membunuh. Kalau bunuh habis cerita dah matilah. Tapi tak bunuh, seksa, dera. Jadi makna lebih dahsyat. Bukan fitnah yang memfitnah orang tu, bukan. Bahasa Melayu fitnah tu lain. Memfitnah orang. Dalam bahasa Arab dipanggil buhtan. Memfitnah seseorang. Makna menceritakan sesuatu perkara yang orang tu tak buat. Itu fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab dipanggil buhtan. Boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Banyak perkataan fitnah dalam Quran. Kemudian kita lihat lagi fitnah. Al-fitnatu minal af'al allati takunu minallahi ta'ala wa minal abdi kal baliyah wal musibah wal qatl wal azab wa ghairi dhalika minal af'alil karihah. Fitnah daripada perbuatan jadilah ia daripada Allah. Wa hasibu alla takuna fitnah. Daripada hamba seperti baliyah, iaitu musibah dan juga ujian, azab. Okey. Bila mana daripada Allah, maka dia maksudnya di atas jalan hikmah. Bila mana dia daripada manusia, bighairi amrillah, selain daripada perintah Allah, jadilah dia lawan kepada hikmah. Nampak lawan kepada hikmah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila mana musibah dinisbahkan musibah, bila mana fitnah dinisbahkan kepada Allah, perbuatan Allah, maka dia maksudnya mempunyai hikmah. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-6 mungkin 9 line plus 1 page kalau ada. Muka surat yang ke berapa? Ke 120 ayat ke 71. Muka surat 120. Wa hasibu alla takuna fitnah fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim. Mereka menyangka tidak akan berlaku fitnah. Fitnah tak akan berlaku, tak akan terjadi fitnah. Fitnah kalau daripada Allah, daripada perbuatan Allah, bermaksud ianya ada hikmah ataupun ada perkara yang tersirat di belakangnya. Bila mana fitnah itu daripada manusia, selain daripada perintah Allah, dia adalah lawan hikmah. Mana perkara yang tak elok, tak baik. Itu fitnah. Kerana inilah Allah Subhanahu wa taala mencela manusia dengan pelbagai fitnah pada setiap tempat. Wal fitnatu asyaddu minal qatl innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Itu maknanya tiga-tiga ayat ni semua perbuatan pada manusia. Tadi ayat yang pertama surah Al-Baqarah kita dah bincangkan, muka surat 30 tadi, iaitu wal fitnatu asyaddu minal qatl, iaitu fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah tersebut daripada manusia. Bila fitnah daripada manusia, makna hukuman, siksaan, balak, musibah, maka itulah kita panggil Allah Ta'ala cela perbuatan tersebut. Kemudian innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, dalam suratul Buruj juzuk yang ke-30, muka surat ke berapa? Muka surat 590, pada ayat yang ke-9, pada ayat yang ke-10, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang beriman, fatanu, mengazab orang beriman, orang lelaki beriman, lelaki dan juga perempuan. Orang yang
mewujudkan bencana, mewujudkan musibah, seksaan, hukuman kepada orang beriman. Allah Ta'ala cela orang ni. Nampak? Itu Allah Ta'ala sebutkan fatana. Makna daripada manusia itu Allah Ta'ala cela. Ma antum alaihi bifatinin. Suratul Safat, ayat page yang terakhir, Suratul Safat. Juzuk berapa tu? Juzuk yang ke-23. Tuan-tuan nampak juzuk 23 Muka surat 452, ayat yang ke-162. Ma antum alaihi bifatinin. Fatin adalah apa? Adalah isim fa'il kepada fatana. Tidaklah kamu orang yang menyesatkan. Tidaklah kamu ke atasnya bifatinin, orang yang menyesatkan. Illa man huwa salil jahim, melainkan orang yang dia akan masuk dalam api neraka jahannam. Api neraka jahim. Okey. Fatinin makna mudhillin, menyesatkan. Bi ayyikumul maftun. Orang yang Suratul Qalam Tengok Suratul Qalam juz 29, ada tak? Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kamu ini al-maftun? Orang gila. Maftun ni maksudnya orang yang mana ditimpa musibah, iaitu tidak berakal, gila. Laisa lahu ma'qulun, tiadalah baginya akal, gila. Ma'qul. Ghairu ma'qul, tidak logik. Boleh itu maksudnya gila, maftun. Orang yang diuji, itu orang gila. Wahzaruhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Nampak? An yaftinuka. Juzuk yang ke-6 ni, 7 helai plus 1 page. Juzuk ke-6 betul? 7 helai plus 1 page. Yaftinu, wahzaruhum an yaftinu. Berapa juzuk apa ni? 7 Juzuk 6. Juzuk 6 7 helai plus 1 page. Nampak tak? Ayat dia panjang kat tu. Ayat ke-49 muka surat 116. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharuhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, wahai Muhammad. Wahdharuhum, kamu berhati-hatilah terhadap mereka, an yaftinuka, yang akan memfitnah kamu, iaitu menyesatkan kamu. Okey, am ba'dhi ma anzalallahu ilaik, daripada apa yang Allah Taala turunkan kepada kamu. Yaftinuka an, yaftinu fatana, yaftinu lepas dia ada an. Okey, dia dimuta'addikan dengan an, ta'diyata khada'uka lima asyara bima'nahu ilaih, iaitu bermakna kalau fatana yaftinu lepas dia ada an, maksudnya khianat. Okey, mereka khianat kepada kamu, wahai Muhammad. Okey, jelas itu perkataan apa tu? Perkataan fatanun. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu serba sedikit mengenai antara perkataan yang banyak dalam Quran, fatanun. Fitnah. InsyaAllah kita akan masuk sambungannya pada keesokan harinya, pada hari Isnin nanti insyaAllah dalam Qamus Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mengikuti pengajian, saya ucapkan terima kasih. Kita dalam siri yang kedua ni, siri yang pertama pagi tadi, slot yang pertama pagi tadi, iaitu mengenai dengan rakaman yang pertama mengenai dengan nahwu saraf. InsyaAllah hari ini rakaman yang kedua pada hari ini mengenai dengan apa? Dengan kitab teknik dan faham kata dasar Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah masuk slot yang kedua pada rakaman yang kedua ini, iaitu mengenai dengan tadabbur Al-Quran.
Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya hanya diberi masa 10 minit. Saya cuba untuk menyimpulkan sekadar yang boleh. Tuan-tuan, saya tidak tahu adakah saya mampu ataupun tidak dalam masa yang begitu singkat ini. Okey, dalam surah Al-An'am ayat 158 yang kita akan bincangkan. Okey. 158 surah Al-An'am. Tuan-tuan buka dan tanda surah Al-An'am. Okey ayat 158. Okey, sekarang ini juzuk yang ke berapa? Yang ke-7 juzuk ke-8. Tuan-tuan lihat pada ayat ke berapa tu? Muka surat 150 ayat 158. Tuan-tuan nampak Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Adakah mereka orang kafir ni menanti? Mana tidaklah mereka menantikan. Bila hal lepas dia ada ilam, mana tidaklah. Okey, tidaklah mereka menantikan, melainkan tidaklah mereka menunggu, melainkan akan datang kepada mereka al-malaikah, malaikat, ataupun datang kepada mereka malaikat ni mana malaikat maut, mencabut nyawa, ataupun datang kepada mereka datang Tuhan kamu Allah Taala. Mana datang siksaan Allah, azab Allah, ataupun datang sebahagian tanda-tanda Tuhan kamu kepada kamu, iaitu tanda-tanda hari kiamat. Muqaddimah sughra ataupun muqaddimah kubra di sini. Okey Mana kematian ni tiga je, sama ada azab turun, ataupun sama ada berlakunya hari kiamat, ataupun malaikat datang cabut nyawa. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari sebahagian tanda-tanda Tuhan kamu telah datang, akan datang, maka tak bermanfaat lagi pada ketika tu. Iman kamu tak bermanfaat. Sekiranya lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, kalau sebelum tu kamu tidak beriman. Ataupun dia nak usaha ke atas keimanan, ke atas kebaikan, tak bermanfaat lagi. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dah datanglah tanda-tanda kubra. Iaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Matahari dah terbit di sebelah barat. Tak, sebelum tu kamu tak beriman, sekarang baru nak mengucap dua kalimah syahadah, tak bermanfaat lagi. Islam kamu tak bermanfaat lagi. Ataupun matahari dah terbit sebelah barat, kamu nak buat banyak kebaikan, tak bermanfaat lagi lah. Dah tak dinilai lagi lah. Perbincangan kita kat mana ni? Perbincangan kita tuan-tuan lihat pada baris yang kedua, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebahagian tanda Tuhan kamu. Ya'ti diletakkan ya. Nampak? Ya, ya'ti panjang, dua harakat. Diletakkan ya. Tuan-tuan lihat pula dalam suratul A'raf ayat 52-53. Okey? Tuan-tuan lihat. Muka surat 157 ayat 52-53. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
Dekat mana tuan-tuan? Ha. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih juzuk yang ke-8 ayat 52 53. Tengok ayat 53, tidaklah mereka menunggu melainkan kebenaran, bukti kebenaran daripada Al-Quran. Pada hari bukti kebenaran Al-Quran, berkatalah oleh orang-orang yang mereka lupa, nasuhu, mereka lupa meninggalkan Quran sebelum tu. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang dengan bawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a, adakah bagi kami daripada pemberi syafaat yang mereka dapat memberi syafaat kepada kami, ataupun kami dikembalikan ke kehidupan dunia, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, kami beramal dengan perbuatan yang kami tak amal dahulunya. Perbincangan kita yauma ya'ti. Nampak yauma ya'ti diletakkan ya tu, yauma ya'ti. Diletakkan ya. Okey. Tapi dua ayat suratul An'am, suratul A'raf ni berbeza dengan suratul Hud ayat 12 sampai 15. Tuan-tuan lihat, dia tak ada letak ya. 12 sampai 15. Okey. Tuan-tuan lihat ayat 102 sampai 105. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid inna fi dhalika laayatan liman khafa azabal akhirah dhalika majmu'un lahun nas wa dhalika yawmun mashhud wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Nampak ayat 105? Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Dekat mana tu? Tuan-tuan nampak yauma ya'ti. Sebab apa dia dibuangkan ya? Nampak yauma ya'ti. Perkataan yauma ya'ti, suratul A'raf, suratul An'am yang kita bincangkan tadi, semua dibuangkan, semua diletakkan ya. Tapi bila datang suratul Hud, suratul Hud, dia dibuangkan ya, dihazafkan ya. Yauma ya'ti yauma ya'ti la takallamu nafsun, dibuangkan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masa tak mengizinkan kita, kerana diberi masa saya 10 minit sebelum sampai pukul 11. Jadi sekarang ni tuan-tuan yang perlu tahu hari ni, kita sambung hari Isnin nanti insya-Allah. Suratul An'am diletakkan ya yauma ya'ti. Al-A'raf pun sama yauma ya'ti, tapi diletakkan dalam suratul Hud ayat 105, tiba-tiba muka surat 233 terus dibuangkan ya. Bukan setakat itu saja dibuang. Takallamu nafsun illa bi'idnih. Yauma ya'ti la takallamu. Asalnya tatakallamu. Dibuangkan ya, dibuangkan ta juga. Semuanya ada beberapa sebab. Mungkin ada yang 2 sebab, ada 3 sebab. InsyaAllah ta'ala kita akan bincangkan pada hari Isnin ini. Kerana apa diletakkan ya, ya mutakallim, ya dhamir. Kerana apa dibuangkan ya. Cukup sekadar ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Saya serahkan majlis tuan-tuan. Sebelum tu saya pesan tuan-tuan tekanlah butang share, sama-sama mengambil manfaat pada sisi tadabbur dan juga qamus Al-Quran kita pada pagi yang mulia ini. Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis serahkan majlis kepada Ustaz Agong kita, Ustaz Yusof Agong, yang akan mengendalikan majlis dan terus akan menutupkan majlis kita pada pagi yang mulia ini, iaitu dia akan membicarakan kitab merah, kitab latihan daripada Al-Quranul Karim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah berkongsi banyak hal mengenai bahasa Arab. InsyaAllah
Itu semua semoga saja usaha Ustaz Farid dalam memberikan kita kepahaman diberikan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada latihan kaedah kata dasar Al-Quran di muka surat 68. Muka surat 68. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 68 muka surat 68. Ini surah Al-Baqarah ayat 194 hingga 195. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisasun. Dan hurumat dan sesemua hal yang dihormati mesti berlaku qisas. Jadi asy-syahrul haram sebenarnya pada bulan syahr haram. Bulan syahrul haram ni apa saja? Bulan apa saja? Rejab. Tu? Zulqa'dah, Zulhijjah. Satu lagi? Muharram. Muharram. Ada 4 bulan haram. Jadi pada bulan-bulan haram ni tak boleh berlakunya apa? Perang. Tapi asy-syahrul haram bisyahril haram. Jadi kalau ada orang yang berperang, mengajak berperang, walaupun pada bulan haram dia yang mengajak berperang, dia yang kacau, maka diperbolehkan untuk melawan, untuk membela diri. Wal hurumatu qisasun, sebabkan segala sesuatu yang dihormati kena ada kisas. Jadi kalau orang tu mengkacau bulan-bulan haram, berperang di bulan-bulan haram, maka mesti berlaku kisas, lawan balik. Jadi kalau kita kena serang, kita kena bela dirilah. Faman ya'tada 'alaikum. Ini yang pertama. Faman ya'tada, dan sesiapa saja i'tada. Kita masuk i'tada. Semalam Ustaz memang salah i'tada. Salah. Tak silap saya lah. I'tada yang salah tak salah. Ya, Ustaz itu salah ya. Ya atada Ustaz cakap. Apa dia? I'tada. I'tada ya. Intaha semalam tu. I'tada. Ni faman i'tada. Okey. Sini dah bagi kata dasar dia tu ain, dal dan waw. Kata dasar dah bagi dalam kitab tu ain dan waw. Rujukan kamus. Rujukan kamus kena fi'il madi. Ini dah fi'il madi ke belum? Fi'il madi ni fi'il madi ni. Fi'il madi ya. I'tada. Apa wazan dia ni? Kalau memang betul dia fi'il madi, apa wazan dia? Apa wazan dia? Ifta'ala. Sesuai tak? Kata dasar dia tadi dicakap ain, dal dan waw. Sesuai tak? Apa sini kata dasar dia? Ain, dal dan kalau sini ya tulisan dia. Cuma ya ni adalah samaran daripada waw. Maknanya betul jadi wazan kita betul. Terjemahan penuh dia apa? Apa makna i'tada? Melampau. Kalau dalam terjemahan perkataan dia memang melampau. Tapi kalau boleh dimaknakan sebagai memerangi. Sebabkan orang yang memerangi ni orang yang melampau atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau bulan haram tak boleh perang, dia berperang, itu melampau. Jadi dia orang yang memerangi. Faman ya'tada 'alaikum, dan sesiapa saja yang memerangi kamu, fa'tadu 'alaihi. Fa'tadu 'alaihi. Fa'tadu 'alaihi. Ini bentuk asal dia apa sebenarnya? Ya.
I'tadi. Dia ini fi'il amar ah. Ini fi'il amar sebenarnya. Fi'il dia i'tada. I'tada tadi. Fi'il amar dia apa? I'tadi. Kena buang huruf illah dia. Huruf illah dia dibuang ah. Jadi i'tadi. Yang kita jumpai sini ni, ini dah plus dengan waw. Jadi macam mana cara baca dia? I'tadiu. Tak boleh i'tadiu. Bagi baris atas. Jadi dia i'tadu. I'tadu. Jadi kalau di sini tadi bermaknakan berperang, jadi siapa saja yang memerangi kamu, fa'tadu. Maka kamu perangilah. Jadi kan kamu sini ni, makna yang waw ni apa makna dia? Kamu Sebab fi'il amar kalau ada waw, itu maknanya mesti kamu, tak boleh mereka. Faman ya'tada 'alaikum, dan sesiapa saja yang memerangi kamu, fa'tadu 'alaihi, maka kamu perangilah mereka. Jadi makna yang sini ni terjemahan penuh dia kamu perangilah. Kata dasar dia sama dengan atas ain dal dan waw. Okey. Ada soalan? Fa'tadu 'alaihi, maka kamu perangilah mereka bimithli ma'tada 'alaikum, sebagaimana mereka memerangi kamu. Okey. Wattaqullah. Wattaqullah. Wattaqullah ni fi'il apa ni? Syahmi. Fi'il apa ni? Fi'il apa tu? Fi'il apa? Fi'il Fi'il amar. Fi'il amar betul. Ni fi'il amar Fi'il amar. Fi'il amar. Sini dah bagi jawapan dia. Kamu bertakwalah. Terjemahan dah bagi dah. Okey. Kata dasar dia apa? Kata dasar apa? Ini ni bentuk asal dia apa? Bentuk asal dia apa ni? Okey, dah cerah dah? Dah. Okey, bentuk asal dia apa ni? Syahmi, Ustaz, Akil. Apa bentuk asal dia? Ini dah hasil diubah-ubah ni. Ini bukan bentuk asal dia. Ini dah diubah-ubah, ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, ada yang diidghamkan. Kita belajar hari tu ada yang diidghamkan, diubah-ubah huruf dia. Apa bentuk asalnya ni? Kalau yang tadi kan tadi dengan waw, baris dia diubah jadi atas. Kalau sekarang ni apa yang diubah-ubah sana ni? Ini dah tom yam dia ni. Mana apa dia bentuk asal dia? Garam dia macam mana tadi? Macam mana bentuk asal dia? Nasi apa? Bentuk asal dia apa? Taqa. Ini bentuk asal dia. Taqa. Lepas tu diubah jadi taqa. Diubah ini dia. Yang waw diubah jadi ta. Lepas tu jadi macam mana? Diidghamkan. Tadi yang ini ni prosesnya dinamai ibdal. Ini prosesnya ibdal. Diubah apa dia? Huruf dia diubah atau boleh juga dinamai i'lal. Lepas tu diidghamkan. Ittaqa. Jadi yang ta dua ni diidghamkan nama dia. Ni idgham. Diidghamkan. Ittaqa. Macam tu maka dia menjadi ittaqa macam ni. Asal dia iutaqa. Kalau yang sini ni fi'il amar, ini fi'il madi. Jadi bentuk asal dia macam mana ni? Kalau ikutkan yang wazan ni iutaqa, maknanya sini adalah fi'il taqi plus dengan waw.
Jadi bentuk asal daripada ittaqu ni adalah iutaki plus dengan waw. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan, iutaqa fi'il mudhari' dia apa? Yautaki ya. Fi'il amar dia apa? Taki. Huruf illah dia kena buang ya. Jadi bentuk asal dia fi'il amar dia ini sebenarnya. Fi'il amar dia ni fi'il amar dia. Ini fi'il mudhari' dia, ni fi'il madi dia. Bentuk asal dia. Jadi sebenarnya dia macam ni bentuk dia, iutaki. Tapi dah diubah-ubah ni. Waw dah diubah, lepas tu digabungkan dengan ta. Jadi dia ittaqi. Ittaqi plus dengan waw, bentuk perubahan dia kalau kita nak kaitkan dengan tajuk kita yang sebelum-sebelum ni. Okey. Ustaz, kenapa kita kena faham yang ni? Sebab kan bila mana tuan-tuan dan puan-puan nak cari kata dasar, kita kena tahu bentuk asal ni. Kena tahu yang ni. Kau nak cari kata dasar. Okey. Jadi kalau nak cari kata dasar, kena tahu yang bentuk semula dia ni yang ni. Macam mana kita nak tahu? Kita carilah wazan dia dari bentuk yang semula ni, semula jadi dia. Apa kata dasar? Apa wazan dia ni? Ifta'ala. Sesuai tak? Ifta'ala. Apa ni kata dasar dia? Waw, qaf dan ya. Itu kata dasar dia. Kata dasar dia jawab. Rujukan kamus dia apa? Rujukan kamus dia bukan yang ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini ni sekedar nak cari kata dasar tadi. Rujukan kamus dia mana? Yang dah kita ubah-ubah tadi ni. Ittaqa ni. Kena tengok juga fi'il madi. Jadi rujukan kamus bukan fi'il ammar yang ni, tapi tengok fi'il madi dia punya. Ittaqa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dah tahu dia fi'il madi ittaqa, tapi kita kena tahu bentuk semula dia. Sebabkan di sini dah ada huruf illah, kadang huruf illah tu berubah-ubah. Jadi kita kena tengok bentuk asal dia sebelum dia diubah-ubah. Untuk apa? Agar kita betul dalam mencari kata dasar dia. Agar kita tak salah dalam mencari kata dasar. Okey. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan kamu bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu. Wa'lamu. I'lamu. Sini dah bagi kata dasar ain, lam dan mim. Ini kata dasar dia. Maknanya ini fa, ain dan lam dia. Fa, ain dan lam. Tambah saja alif, waw. Ini wazan dia. Dah jumpa wazan dia sekali dah. If'alu. Dah jumpa wazan dia dah. Okey. Apa ni? Fi'il apa ni? Akil? Fi'il amar. Fi'il madi dan fi'il mudhari' dia apa? Alima, ya'lamu. Ini fi'il madi dan mudhari' dia. Alima, ya'lamu. Fi'il amar dia i'lam. Kalau yang kita jumpai sini ni i'lam plus dengan waw. Okey. I'lam plus dengan waw. Okey. Lepas tu rujukan kamus dia. Rujukan kamus tengok yang fi'il madi ni saja. Maknanya rujukan kamus dia alima. Rujukan kamus dia. Makna dia apa? Sebabkan ini fi'il amar, maka yang waw ni bermaknakan kamu. Alima ni kalau kita rujuk pada kamus, makna dia apa? Tahu atau mengetahui. Kamu ketahuilah. Kamu ketahuilah. Itu makna dia. Lepas tu nombor 5. Anfiku. Sini dah bagi jawapan dia
Kata rujukan kamus dia anfaqa. Maknanya anfaqa ni fi'il madi dia ni. Anfaqa ni. Apa fi'il mudhari' dia? Fi'il mudhari' dia adalah yunfiku. Macam mana kita nak tahu fi'il mudhari' macam ni? Tengok saja di wazan di muka surat 14. Ikut saja wazan muka surat 14. Jadi anfaqa yunfiku. Fi'il amar dia apa? Anfik. 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 Yang di sini ni dah plus dengan waw, tambahkan dengan waw dah. Anfik. Apa makna dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Ayat tu kejap tu, kata dasar dia apa dulu? Sebelum kita rujuk, kata dasar dia apa? Kita cari wazan dia. Wazan dia adalah af'ala. Kata dasar dia nun, fa dan qaf. Ini kata dasar dia. Cari di kata dasar nun, fa dan qaf, cari perkataan anfaqa. Maka akan terjumpa makna dia berinfak atau berderma. Maka kalian dermakanlah. Kamu dermakanlah. Wa anfiqu, dan kamu dermakanlah harta kamu fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu. Wala tulqu. Maknanya apa sini? Kamu campakkanlah. Kalau kamu campakkan dan kamu campakkan. Bukan campakkanlah, kamu campakkan. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari, ada huruf ta. Fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Yang waw ni apa? Waw tu adalah pelaku dia. Waw ni makna apa? Kalau fi'il mudhari' diawali ta, maknanya waw ni kalian. Dan janganlah, la tu makna janganlah, dan janganlah kalian tulku. Tulku ni apa makna dia kata kerja ni? Okey. Kita cari dulu bentuk semula dia. Sebabkan tulku ni tuan-tuan dan puan-puan, ini dah ada yang huruf yang dihilangkan. Asal dia apa? Asal dia alqa. Yulqi. Yulqi. Yulqi ni sama macam ni. Tulku. Tulqi ya. Tulqi. Yang kita jumpai di sini ni dah ditambahkan dengan waw. Tulqi tambah dengan waw yang kita jumpai ini. Ini baru yang kita jumpai ini. Macam tu Tulqi dengan waw. Sebabkan ada la sebelum dia, maka huruf illah tadi dihilangkan. Ada la sebelum dia kan tadi wala. Sebab tu hilang huruf illah dia. Jadi macam ni. Tulqi. Tulqiu tak boleh. Ini kena naikkan ke atas. Jadi dia dhammah. Wala tulqu. Itulah bentuk perubahan dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rujukan kamus dia yang alqa ni ya. Alqa. Jadi asal daripada tulqu ni adalah tulqi plus dengan waw. Kata dasar dia apa? Ni apa wazan dia ni? Af'ala. Kata dasar dia adalah lam, qaf dan ya. Cuba cari di kata dasar ini pada perkataan alqa, maka akan terjumpa makna tulku. Maknanya apa? Kamu campakkan. Di sana dah bagi makna. Wala tulku bi aidikum, dan janganlah kamu mencampakkan dengan tangan kamu ilah tahluka kepada kebinasaan. Janganlah kamu campakkan diri kamu dengan tangan kamu kepada kebinasaan. Okey. Wa ahsinu. Okey. Wa ahsinu. Wa ahsinu. Sini dah bagi kata dasar dia ha, sin dan nun. Kata dasar dah bagi ha, sin dan nun. Jadi kita tinggal ikutkan saja yang ni. Hamzah, fa, ain dan lam. Pakai waw. Macam tu Jadi apa wazan dia? Af'ilu. Ni wazan dia af'ilu. Ini fi'il amar.
Fi'il madi mudhari' dia apa? Fi'il madi dan mudhari' dia adalah ala, yuf'ilu. Maka ahsin ini iaitunya ikutkan dia ahsana, yuhsinu. Jadi macam ni bentuk apa dia? Fi'il madi dan mudhari' dia. Ahsana yuhsinu. Yang kita jumpai di sini ini fi'il amar, iaitunya ahsin. Ahsin ditambahkan dengan waw. Ini pelaku dia. Jadi rujukan kamus dia tuan-tuan dan puan-puan, ahsana. Okey. Kata dasar dia apa? Kata dasar dah ada tadi ya. Kita cari di sini. Iaitunya ha, sin dan nun. Ini sejajar dengan ain dan sejajar dengan lam. Senang saja. Apa makna dia? Kalau kita rujuk dalam kamus, apa makna ahsana ni? Berbuat baik. Jadi dan kamu berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah yuhibbu. Yuhibbu yang tuan-tuan nampak sini, dia diawali oleh huruf mudhara'ah ya. Okey, nanti jadi kita nampak sini ni ada ya, ni maknanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yuhibbu fi'il mudhari'. Bentuk semula dia adalah yuhbibu. Bentuk semula dia yuhbibu. Apa wazan dia ni? Wazan dia adalah yuf'ilu. Jadi kalau kita tahu bentuk semula dia, senang kita nak cari wazan. Yuhbibu, yuf'ilu. Kata dasar dia apa? Ha, ba dan ba. Ini kata dasar dia. Kata rujukan dia apa? Kata rujukan di sini dah bagi ahabba. Jadi fi'il madi dia ni adalah ahabba. Maknanya apa? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari di hababa, cari perkataan ahabba. Jadi cari tu dulu hababa, kata dasar hababa, lepas tu cari perkataan ahabba. Maknanya apa? Menyukai atau mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah dia menyukai, Allah menyukai, dia menyukai jadi ya, mana sini ya, dia menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Okey, ada soalan? Okey. Okey. Itu saja dulu. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesaikan latihan muka surat 68 ya. InsyaAllah hari Isnin kita berjumpa kembali dan akan mengerjakan latihan muka surat 69. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bersiaran, sebaiknya tuan-tuan dan puan-puan dah membaca latihan muka surat 69 ni, baca dulu. Jadi biar nanti masa kita dalam menjelaskan, tuan-tuan dan puan-puan tak terkejut. Susah nak faham. Jadi kalau tuan-tuan dah baca, setidaknya tuan-tuan dan puan-puan sudah terbayang apa yang nak kita jelaskan untuk tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja dahulu. Sampai jumpa kembali hari Isnin insya-Allah. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan tetap bersemangat dalam belajar bahasa Arab, dan jangan lupa hari Jumaat ni kita banyak selawat dan juga usahakan membaca surah Al-Kahfi. Jadi itu saja dahulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi setia bersama kita semua, bersama kita dalam perkongsian bahasa Arab ni dari pagi lagi hingga pukul 11.30. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk atas usaha tuan-tuan dan puan-puan dalam mempelajari bahasa Arab. Wallahu a'lam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.